warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir. Hadis ke 48. An Jundub bin Abdullah Al-Asdi radhiyallahu anhu, sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Mathalul ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamasalis siraji yudhi'u linnasi wa yahruqu nafsahu. Al-Hadis rawahu Tabrani fil Kabir wa isnaduhu hasan insyaallah ta'ala at-Targhib. Sayyidina Jundub bin Abdullah Al-Azdi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain sedangkan dia lupa tentang dirinya sendiri, yakni dia sendiri tidak beramal, adalah seumpama pelita yang menerangi orang lain tetapi dia membakar dirinya sendiri. Tabrani Targhib. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba hamili fiqhin ghairi faqihin wa man lam yanfa'hu ilmuhu darruhu jahluhu. Iqra'il Qur'ana ma nahaka fa illam yanhaka falaysa taqra'uhu. Rawahu Tabrani fil Kabir wa fihi Shahar bin Huthab wa huwa dha'if wa qad wathaq Majmu' Az-Zawaid. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa ramai orang yang berilmu tetapi tidak mempunyai kefahaman agama, kefahaman yang sepatutnya ada bersama ilmu tetapi tidak dimilikinya. Sesiapa yang tidak mendapat manfaat daripada ilmunya, maka kejahilannya akan memudaratkannya. Sebenarnya kamu akan sentiasa dianggap sebagai pembaca Al-Quran selagi Al-Quran mencegah kamu daripada dosa dan perbuatan keji. Dan apabila Al-Quran tidak lagi mencegah kamu, maka hakikatnya kamu tidak dianggap sebagai orang yang membacanya. Tabrani Majmu' Az-Zawaid. Alhamdulillah tuan-tuan mulia. Pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir. Bab ilmu. Hadis yang pertama, hadis daripada Jundub bin Abdullah Al-Azdi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama ni jarang kita dengar. Sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Abdullah Al-Azdi. Tak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Jundub ni. Jundub ni dia orang Al-Makki, disebut sebagai orang Mekah, lahir di Mekah, hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggal di Syam, di sebelah Syria sana. Ada beberapa kisah yang menarik tentang Jundub ni. Jundub ni selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia pernah ditugaskan untuk pergi ke Iraq. Iraq di sebelah Kufah. Pada ketika itu di Kufah dia ada seorang pembesar nama dia Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah, pembesar Kufah pada ketika itu, Amir Kufah. Amir Kufah pada zaman dia itulah, pada zaman tabi'in. Nabi dah tak ada dah, zaman tabi'in. Al-Walid bin Uqbah ni ialah walaupun dia seorang yang Islam, tapi dia ni suka kepada ahli sihir. Dia suka bab-bab sihir orang ni kan, dia suka. Jadi sebagai seorang amir,
seorang pemerintah pada ketika itu, dia adalah dia punya ahli sihir negara. Mungkin macam Nujum Pak Belalang lah gamaknya kan. Ahli sihir negara Nujum Pak Belalang. Dia ada Nujum Pak Belalang dia. Nujum Pak Belalang dia ni nama dia Abul Bustani. Abul Bustani. Dan biasanya Nujum Pak Belalang dia ni akan selalu mengadakan majlis-majlis menunjukkan kehebatan ilmu sihir dia. Dia selalulah buat magic, buat trik-trik kan. Suatu hari tu Jundub Al-Azdi ni dia datang hadirlah majlis Al-Walid bin Uqbah ini, dan dia nampaklah Abul Bustani ni dia tengah beraksi seorang ahli sihir yang beraksi menunjukkan kehebatan sihir yang dia ada. Jadi apa dia buat pada ketika itu, dia panggil orang duduk depan dia, dia ambil pedang, dia tebas kepala orang, putus kepala, darah mancut-mancut. Dan dia pegang kepala orang tu, yang kat dia pusing, tunjuk dia dekat orang Islam. Hebatnya ilmu dia, ilmu sihir dia. Tanggal mati orang. Wah tu. Kemudian semua orang dah tengok. Kemudian dia ambil kepala tu balik. Dia pergi dekat orang yang dah dia potong tadi. Dia masukkan balik, dia pusing macam mana. Adalah skill dia tu. Skill sihir dia tu. Dia pasang tu, elok hidup balik. Katakan. Orang berkata, subhanallah. Ialah masa zaman orang Islam. Subhanallah. Hayul mauta. Jadi orang Islam pada ketika itu dia kata, Maha suci Allah. Sungguhnya dia ni telah menghidupkan orang mati. Ahli sihir ni. Hayul mauta. Hidupkan orang mati. Kemudian dia buatlah aksi lain pula. Dia ambil sesuatu, masukkan daripada nakah. Nakah ni dia unta ni dia banyak jenis. Nakah ni salah satu jenis unta lah. Dia ada saiz yang kecil sikit. Dia masukkan sesuatu daripada mulut unta tu, zap. Lepas tu dia boleh tarik, dia boleh keluarkan ikut belakang, ikut ekor dia, masuk dalam badan. Hebat. Jadi pada ketika itu orang Islam pada zaman Al-Walid bin Uqbah di Iraq pada ketika itu, mereka ni merasakan takjub kepada kehebatan ahli sihir. Jadi Jundub bin Abdullah Al-Azdi ni, bila dia nampak perkara itu berlaku, yang mana telah memberikan kesesatan kepada orang Islam. Selepas majlis itu, dia punya Abul Bustani, dia buat persembahan, dia pergi ke depan. Jundub ni dia ambil satu pedang, dia pergi dekat Abul Bustani tu, dia ambil terus, dia tengok, dia kata aku nak test betul hebat ke tidak ahli sihir di raja ni, Nujum Pak Belalang ni. Dia ambil, dia tebas kepala Abul Bustani. Orang semua ada pada ketika itu. Semua bila dia tebas kepala Abul Bustani, jatuh, putus, jatuh, darah mancut-mancut. Kemudian orang Islam kata, Masya Allah, sekejut. Lepas itu kata Jundub Al-Azdi, dia kata, tak apa, biar dia ahli sihir yang hebat, ahli sihir negara Nujum Pak Belalang. Kalau betul dia ni yang hebat, maka dia akan menghidupkan diri dia sendiri. Kata Jundub Al-Azdi. Maka semua tunggu, kita tengok. Dia kata hebat, macam-macam benda dia boleh buat. Kita tunggu, kejap lagi dia boleh hidupkan diri dia balik kan. Tunggu, nak kena tebas memang matilah kan. Tahu kan, ahli sihir kan. Kena pula sahabat Nabi SAW. Tak makan dengan sihir dia tu, tebas mati. Akhirnya mati ahli sihir di Raja Nujum Pak Belalang dia. Kemudian Al-Walid bin Uqbah.
Al-Muqbah ni lah orang yang ialah walaupun dia Islam, pemimpin Islam sebagai pemerintah, dia dah nujum pak lalang dia kena bunuh, dia pun mesyuarat dengan ahli kabinet dia. Dia tidak berpuas hati dan akhirnya jatuhkan hukuman sijin, penjara kepada Jundub Al-Azdi. Jundub Al-Azdi ni pun masuk dalam penjara, duduk dalam penjara. Ada beberapa riwayat menyebutkan, ada satu mengatakan bahawa penjaga itu, warden penjara tu nama dia Dinar. Dinar ni bila dia masuk, nampak je Jundub masuk. Dinar ni dia tabi'in lah, dia bukan sahabat. Jadi dia tengok, dia merasakan takjub kepada kehebatan yang ada pada Jundub bin Abdullah Al-Azdi ni. Seorang yang berani, dan dia berani bunuh nujum pak belalang dia raja ini. Dalam Quran dia sebut, apa ta'tuna sihra wa antum tubsirun. Dalam Quran dia kata, apa ta'tuna sihra wa antum tubsirun. Apakah apabila didatangkan kepada kamu, diperlihatkan kepada kamu sihir, wa antum tubsirun, sedangkan kamu biar aje. Dan kata Jundub Al-Azdi, dia cakap kepada Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid ni dia pemerintah, dia raja. Dia bukan seorang yang alim, ilmu yang ada. Jundub dia kata, haddus sahir qata'u bisayfi, dia kata hudud, hukum bagi orang penyihir ni, kata Jundub Al-Azdi, ialah dipotong kepala. Itu hukum. Yang dibawa ini, dia kalam ni kalam marfu' kepada Jundub Al-Azdi. Maksudnya dia ni, Jundub Al-Azdi ni sahabat Nabi SAW. Jadi kata-kata marfu' disandarkan kepada Jundub Al-Azdi sebab dia ni hidup sezaman dengan Nabi SAW. Jadi dia dapat inspirasi, spirit daripada apa yang diajar oleh Nabi, bahawa kalau ada yang disebut sebagai ahli sihir, maka hukuman bagi ahli sihir, haddus sihir qad'u, dipotong kepalanya, kena pancung. Jadi apabila Dinar, penjaga warden sijil ni, penjara ini, dia masih takjub dengan kehebatan, keberanian Jundub Al-Azdi ini. Dia kata, aku lepaskan kau, dia kata. Masuk dalam penjara, dia sebagai kuasa yang kepada dia lepaskan Jundub Al-Azdi ni. Dia kata, aku lepaskan kau sebab nanti aku tak nak akhirat nanti aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku tahu kau ni orang yang benar. Ada satu riwayat mengatakan begitu. Ada riwayat yang lain menyebutkan bahawa anak saudara Jundub Al-Azdi ni yang pergi tebus dia keluar daripada penjara. Itu kehebatan yang ada pada Jundub Al-Azdi. Dan kalau kita tengok hukum sihir, sekarang ni tak banyak negara yang ada, ke negara yang dia meletakkan hukum sihir. Saudi ada. Saudi ada. Negara kita pasti ada, tak ada hukum sihir. Pernah dibincang, tapi saya tak tahu maklumat terkini. Sihir ni, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya ialah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, dia pada zaman dia jadi khalifah, dia mengeluarkan hukum, sesiapa yang membuat sihir, mengamalkan sihir, hendaklah dipancung kepala. Kemudian ada juga Hafsah. Hafsah ni anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar ni dia ada seorang hamba perempuan. Hamba perempuan dia ni ada mengamalkan sihir. Kemudian hamba dia ni menyihir Hafsah. Sehingga akhirnya Hafsah ni dia dapat trace bahawanya dia kena sihir adalah perbuatan daripada hamba dia. Maka dia arahkan supaya hamba dia itu dibunuh. Adalah beberapa riwayat yang menceritakan bahawa kesalahan menyihir ini dalam Islam, dia punya hudud dia punya hukuman dia,
si potong kepala kan. Jadi dia ilmu yang tak nampak. Mungkin satu hari nanti kalau uh, dah kuat negara kita mungkin boleh buat. Saya pernah masuk dalam satu seminar yang dikondak oleh Allahyarham Tuan Guru Harun Din kat Shah Alam lama dulu. Dibincangkan tentang masa tu nak bina lah hukum sihir di Malaysia, nak jadikan sebagai undang-undang, dibincang ada beberapa tapi rasanya dia tak berkembang lah. Sepatutnya kan ada, sebab ada ahli sihir ni ada juga kat Malaysia, yang mana kalau orang ni kena sihir memang teruk lah. Sihir tu ialah dalam istilah agama sebut sihir. Kalau kena kita bahasa Melayu ni busung lah, kena santau lah, semua adik-beradik dia semua jenis-jenis sihir lah. Sebab orang yang kena tu memang terseksa dan akhirnya berakhir dengan kematian. So itu kalau Islam tu bentuk-bentuk semua sihir ni dia kena potong kepala. Hukum Islam. Okey, itu kehebatan yang ada tu Jundub Al-Azdi. Dalam hadis ini sebutkan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia mendengar Nabi bersabda. Nabi mengatakan masalul lazi na yu'allimun nas al-khaira. Dia kata perumpamaan orang yang yu'allimun nas, mengajarkan manusia al-khaira, iaitu kebaikan. Wa yansa nafsahu, dia ajar orang tentang kebaikan ilmu agama, tetapi yansa nafsahu, dia lupa diri dia. Dia duduk mengajar orang itu, ajar orang ini, ajar ini kebaikan. Tapi sebenarnya diri dia tak baiki. Dia tidak beramal. Contoh-contoh ni mungkin golongan-golongan ustaz lah. Termasuk saya yang bercakap ni lah, kena ambil pengajaran daripada hadis ini. Kesalahan-kesalahan yang berlaku, ajar orang tentang kebaikan. Tapi sebenarnya kita tidak beramal. Yansa nafsahu. Kata Nabi SAW, kama saris siraji yudhi'u linnas. Dia ni sebagaimana pelita yang bercahaya, yang memberikan cahayanya itu kepada manusia. Ialah orang yang mengajar, seorang guru, tok guru, ustaz, orang alim, seorang mufti, ajar orang. Yudhi'u linnas, memberi cahaya kepada manusia. Tetapi kata Nabi SAW, wa yakhruqu nafsahu, tetapi dia ni membakar diri dia. Sebagai pelita, lilin, dia akan menerangi orang lain, tetapi dia membakar diri dia. Walaupun dia ada ilmu, dia ajar pada orang, ingatkan orang, tapi dia membakar diri dia, melupakan diri dia. Ini peringatan kepada golongan ustaz, golongan yang mengajar ilmu agama. Itu yang pertama, dan konteks kita lah sebagai mak ayah, sebagai anak beranak, mungkin kita ajar anak kita kebaikan, suami isteri kita ajar, kita perlu menjadi contoh kepada anak-anak kita. Bukan kita kata je suruh anak suruh bangun pagi, solat subuh, kita tidur balik, yang tak jadilah. Suruh anak suruh buat baik itu, buat baik ini kan, tapi kita tak buat. Tu kalau dalam peribahasa Melayu dia kata apa? Seperti ketam ajar anak dia berjalan lurus kan. Tapi dia sendiri jalan sengit kan. Jalan duduk ke tepi je kan. Tapi suruh ajar anak dia jalan lurus. Jadi hadis ni begitu spiritnya, dan kita mendidik, memberikan kefahaman agama kita sebagai keluarga, sebagai pemimpin kepada keluarga. Kita perlu menjadi contoh kepada isteri, pada anak-anak, supaya benda itu tidak yakhruqu nafsahu, kata Nabi, dia membakar diri sendiri. Kemudian pengarang mendatangkan dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ialah hadis daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Kita dah banyak cerita tentang Abdullah bin Amru, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita-cerita yang menarik berkaitan dengan Abdullah bin Amru bin Al-As. Rasa saya pernah cerita dekat sini. Abdullah bin Amru Al-As, ayah dia ialah Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ni dia Islam lewat Amul Fathi, selepas Nabi berhijrah, duduk Nabi nak buka kota Mekah, baru dia beriman. Tetapi yang anak dia ni nama Abdullah
Abdullah bin Amr dia ni beriman awal. Dia beza. Kalau kita tengoklah zaman Nabi, kita lah cuba bayangkan zaman Nabi tu, Nabi dia ada banyak, dia kan di sekeliling ada orang kafir Quraisy, ada keluarga yang anaknya beriman, ayahnya kafir. Suasana Islam baru sampai, anak beriman, ayah kafir. Kemudian anak tu ikut Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dia kafir. Kemudian masa perang Badar, peperangan Badar yang pertama, tahun kedua hijrah, perang, anak berperang dengan ayah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia khalifah. Dia masa perang Badar tu, dia jumpa dengan dengan anak dia, Abdul Rahman. Dia berperang dengan anak. Dia cari mana anak Abdul Rahman. Tengok perang. Perang dikatakan perang keluarga. Tu dengan menantu dia, perang Badar. Anak jumpa dengan ayah, ayah jumpa dengan anak, pak saudara jumpa anak saudara, kan? Menantu. Itu peperangan yang berlaku, dan suasana Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa berharganya hidayah Allah itu. Tengok, berbeza antara hidayah untuk anak, untuk bapa, untuk ibu. Sebelum ni kita pernah ceritakan tentang Durrah, anak kepada Abu Lahab. Orang yang hebat, seorang wanita yang hebat. Hidayah, betapa berharganya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abdullah bin Amr bin As, dia beriman dulu, ayah dia tak beriman. Antara kehebatan yang ada pada dia, dia ni dia berjanji pada diri dia, dia akan khatam Al-Quran tiap-tiap hari, satu kali khatam tiap-tiap hari dia khatam, pada waktu malam. Dan pada waktu siang, dia janji pada diri dia, dia akan berpuasa. Di kehidupan dia tu, Abdullah bin Amr bin Al-As ini hidup dengan Nabi, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia infakkan diri dia untuk beribadat kepada Allah. Siang tiap-tiap hari dia akan puasa, malam dia akan baca Quran khatam tiap-tiap hari. Dan nak urus dunia ni tak berapa dan, sehingga kan dia ni membujang sampai berumur sikit. Kemudian akhirnya ketika mana ayah dia dah jadi orang beriman, Amru Al-As ni, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pada Nabi, aku risau tentang anak aku si Abdullah ni, tak kahwin-kahwin lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun arahkan, suruh dia carilah orang yang sesuai. Ayah dia carikan perempuan yang baik di Madinah, seorang abidah, seorang yang ahli ibadat juga, kahwinkan dengan Abdullah bin Amr bin As. Kahwin. Lepas kahwin, jadi kahwin tu bukan pilihan Abdullah, tetapi pilihan ayah dia, kan? Dia sibuk. Dia kata, ayah suruh kahwin, tak apa, kahwin. Dia kata. Lepas kahwin, sebulan tu, ayah dia datang, Amr bin Al-As datang jumpa dengan menantu dia lah. Dia jumpa dengan menantu dia, dia tanya, macam mana kehidupan kau dengan anak aku, dia kata. Jadi menantu dia ni perempuan, malu nak cakap. Dia kata Alhamdulillah, dia kata, aku dipertemukan Allah jodoh yang cukup baik, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Dia siang dia puasa, malam dia baca Quran. Itu amalan dia. Siang puasa, malam baca Quran. Siang puasa, malam baca Quran. Tiap-tiap hari khatam 30 juzuk. Dia kata Alhamdulillah. Kemudian pak mentua dia lah, Amr Al-As, tanya lagi, macam mana seronok kan kau hidup dengan anak? Alhamdulillah, dia kata, orang baik, beriman. Dia kata, kau cerita betul-betul. Dia kata, sebenarnya apa yang berlaku antara kau dengan anak aku ni? Dia tanya. Dia kata, akhir-akhirnya dia cerita, anak aku ni memang baik lah. Suami aku ni cuba mencari isteri yang salihah, tapi duduk dengan aku di 3 bulan ni, dia tak pernah sentuh aku lagi. Dia kata. Dia sibuk dengan ibadat dia. Amr Al-As ni dia rasa bersalah lah. Dia kata, awak jadi gini, macam mana ni anak dia? Dia cakap tak makan saman. Akhirnya dia bawa anak dia berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa jumpa Nabi, dia pun cerita dengan dia, mengadu dengan Nabi. Nabi pun cakap, nasihatkan kepada Abdullah bin Amr ni. Dia kata, wahai Abdullah,
bagus dah amalan kau ni, boleh amalan ni. Tapi kalau boleh kurangkan sikit baca Quran tu, puasa itu kurangkan. Nabi bagi offer kepada Abdullah ini, dia bagi offer, jangan khatam tiap-tiap hari, dia kata. Nabi bagi offer, jangan. Kalau kita ni tak baca Quran kan, ini sebab dia khatam tiap-tiap hari kan, jadi masalah pula kan, pada Nabi. Nabi bagi offer, jangan khatam tiap-tiap hari, sebulan sekali khatam, okey, kata Nabi, kata. Sebulan sekali khatam, kata. Abdullah ni orang yang jiwa dia syabab, semangat untuk beribadah. Dia kata pada Nabi, astati' ya Rasulullah, aku mampu buat lebih daripada itu. Astati' akthar min dhalik, aku boleh buat, mampu boleh buat lagi. Khatam sehari sekali yang kan. Nabi kata, berat dia tu, dia kata, dia tak khatam. Kalau tak nak sebulan sekali, 2 minggu sekali khatam dah, dia kata. Lepas tu Abdullah dia kata boleh lagi ya Rasulullah, aku mampu lagi. Lepas tu Nabi kata, kalau kau nak buat lebih lagi, seminggu sekali khatam Quran. Abdullah dia kata, aku boleh lagi ya Allah, aku mampu baca lagi. Kemudian Nabi offer dia lagi, offer kepada Nabi, so kurangkan baca Quran. Kita ni tak baca Quran kan, ini offer, so kurangkan baca Quran. Nabi kata, kalau gitu 3 hari sekali lah. 3 hari sekali kau boleh khatamkan Quran. Maksudnya kalau 3 hari sekali, sehari 10 juzuk kan. Kemudian Allah dia kata, aku boleh lagi ya Rasulullah, aku nak terus istiqamah, tiap-tiap hari aku akan khatamkan Al-Quran, kata. Dan Nabi kata, jangan, la yazalu akthar min dhalik, Nabi kata, jangan lebih daripada 3 hari itulah, dia kata. Tapi dia kata, dia nak buat juga, dia kata, buat je lah, kalau nak buat macam tu boleh juga, tapi dia akan memberatkan kau. Nabi dia sebut, dia kata, ini akhsha, dia kata, aku takut kau tak mampu untuk maintain sampai kau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak jadikan amalan harian dia. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ni, dia masih teruskan amalan ibadat dia. Itu yang pertama. Kemudian dia sudut puasa dia tu, dan Nabi nasihatkan dia lah. Dia kata kalau kau nak teruskan tu boleh, tapi kau kena tengoklah isteri tu. Jangan tak dikerjakan langsung. Perlu ada kerja-kerja yang diuruskan dengan isteri. So Nabi nasihat dia pun dia dengar, dia perlu perbaikilah hubungan dia dengan isteri dia, dan dia teruskan amalan itu. Dan betul kata Nabi SAW, yang wahyu Nabi-Nabi ni, dia wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni bukan saja-saja cakap, tapi dia tahu memang Allah anugerahkan kepada Abdullah bin Amr ni umur yang panjang umur dia. Dia di antara sahabat yang akhir mati dalam kalangan sahabat. Ketika mana sebelum Abdullah ni dia meninggal dunia, dia kata masa tu dia dah tua, dah lemah sangat, umur dah lanjut. Dia kata kalaulah aku ikut pesanan Nabi dulu, jangan khatam tiap-tiap hari, lagi bagus, dia kata kan. Tapi sebabkan dia dah janji dengan Nabi, dia nak teruskan amalan setiap hari dia khatam tu, maka dia akan rasa berat. Tengok offer tu beza lah kita ni suruh baca banyak kan, ini suruh kurangkan bacaan. Bezalah kita dengan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nabi sebut fa'tu zi haqqahu haqqah, dia kata. Nabi sebut setiap sesuatu tu ada hak dia. Baca Quran ada hak dia, isteri kamu ada hak dia kena bagi, anak-anak ada hak dia kena bagi, ahli jemaah, ahli qaryah ada hak dia kena bagi. Nabi ajar. Tapi Nabi tak kata haram. Nabi tak kata haram dia pula baca khatam tiap hari. Nak ceritanya semangatnya sahabat itu untuk baca Al-Quran dengan fadilat yang dia kejar. Hebat. Banyak cerita tentang Abdullah bin Amr bin Al-As ni. Jadi dalam hadis ni dia mengatakan Nabi SAW bersabda, dia kata, Rubah hamili fiqhin ghaira faqih. Dia kata, boleh jadi, dia kata, orang yang hamilin fiqhin, orang yang alim, yang banyak ilmunya, ghaira faqih, tidak
tidak faham ilmu yang dia pelajari itu dengan baik. Hamil fiqh, orang yang ada ilmu, tetapi kata Abdullah ghairu faqih, dia ni tidak memahami ilmu itu dengan baik. Pertama kata. Kemudian kata Abdullah, wa man lam yanfa'hu, sesiapa yang tidak memberi manfaat ilmu yang ada pada dia, darrahu jahlahu, maka dia ini akan dikuasai, disesatkan oleh kejahilan dia. Pertama, dia ada ilmu, tapi ilmu tu dia tak faham dengan baik. Kita belajar ada ilmu, tapi kita tak faham dengan baik. Bila kita tak faham dengan baik, dia jadi yang ketiga. Pertama, ada ilmu, ilmu tak dapat faham. Kedua, bila tak dapat faham, dia masuk yang ketiga. Ilmu tu jadi dia tidak bermanfaat kepada dia. Yang ketiga. Kemudian dia masuk level yang keempat, darrahu jahlahu. Jadi ilmu tak faham, tak bermanfaat, darrahu jahlahu. Yang keempat, dia akan jadi sesat. Kesesatannya akan menguasai dia. Tu apabila kita belajar tentang ilmu ni, kita kena pastikan ilmu itu kita fahami dengan baik. Satu, kemudian dia bermanfaat. Dua, yang ketiga, pastikan bukan kejahilan menjadikan ilmu itu tidak menjadikan kita jahil. Kita dapat manfaat daripada ilmu itu. Kemudian kata Nabi SAW oleh hadis ini disebutkan, iqra'il Quran manahaka. Kamu kena baca Quran, kata Abdullah ini, yang ahli baca Quran ini. Dia kata, baca Quran. Dia kata, iqra' al-Qur'ana manahaka. Selagi manahaka. Wa illam yanhaka falaysa taqra'u. Kamu bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu dia akan mengelakkan kamu daripada perkara-perkara yang keji dan juga mungkar. Kata Abdullah. Fa illam yanhaka falaysa taqra'u. Dan sekiranya Al-Quran itu tidak memberi manfaat, mengelakkan engkau daripada perkara-perkara yang buruk, fala taqra'u, maka tak payah baca. Maksudnya kita baca Quran ni, kata Abdullah, Quran yang kita baca tu dia memberi manfaat kepada kita, memberi kefahaman kepada kita, memberikan keimanan, ketakwaan kepada kita. Tapi dia kata, kamu tak payah bacalah Quran. Kalau bila kamu baca Quran, falaisa taqra'u, dia kata lam yanhaka, tak memberi kesan kepada engkau. Tengok baca Quran tapi panggil bodoh, kan? Jahat orang, buat maksiat. Baca Quran, buat maksiat. Bukan gitu, kata Abdullah. Baca Quran, Quran tu akan memberi kebaikan. InsyaAllah tuan-tuan mulia, sampai dah bunyi yang moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Hari ini hari Ogos cuti kan, panjang sikit lah sembang-sembang pagi ni. Moga-moga Allah memberkati kita semua, kita fahami hadis ini, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika, sallallahu